Oleh kerana yang berhormat Menteri ada di sini, dia tahu apa yang berlaku. Adakah ini bererti bahawa apa yang diutarakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kita boleh anggap bahawa tidak wujud, kita boleh lupakan oleh kerana tidak dalam di hadapan kita, oleh kerana tidak dibincang, tak perlu untuk kita buat keputusan. We can forget about what he said yesterday, untuk buang masa Dewan Yang Mulia ini. Dan kedua, adakah ini bererti bahawa oleh kerana ada diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan sebenarnya ada ucapan beliau di sini, di mana beliau kata bahawa sebagai tanda dan bukti kerajaan amat prihatin tentang kesejahteraan rakyat, maka penjimatan 7 bilion ringgit daripada subsidi minyak akan disalurkan berikut itu semua ini. Ya, hari ini muka depan semua berita radio televisyen, saya percaya ini akan dijalankan. Adakah ini bererti bahawa oleh kerana setiap sen, setiap dolar ringgit perlulah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini bererti bahawa di tahun depan akan dibentang dalam Dewan ini satu supplementary estimates yang incorporate 7 bilion ringgit ini. Adakah ini berlaku? Presiden Ketua, ucapan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri semalam ada dua aspek. Satu aspek mengenai perbincangan ekonomi secara umum, melihat kepada permasalahan ekonomi yang ada. Berdasarkan kepada itu, Kementerian Keuangan membuat kajian bahawa kemungkinan besar kita dapat menjimatkan 7 bilion, dan kemudian Yang Amat Berhormat mengumumkan bahawa ini akan digunakan kelak, apabila ada penjimatan akan digunakan kelak untuk keperluan-keperluan tertentu. Yang ini Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri melakukannya di mana dalam ucapan beliau, yang mana Yang Berhormat tidak hadir, dalam extraordinary situation. Kita perlu extraordinary move. Kalau ikut dari segi peraturan keuangan, mana-mana perbelanjaan yang diluluskan, di sini diluluskan 21 bilion lebih kurang dari segi subsidi untuk minyak nanti, ini termasuk yang diluluskan. Kalau ikut dari segi peraturan keuangan, sekiranya sebarang penggunaan wang daripada yang telah diluluskan diagih kepada keperluan lain, itu mengikut peraturan keuangan hanya memerlukan kepada administrative order daripada pegawai A untuk dipindahkan kepada pegawai B. Tapi apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam extraordinary situation, supaya kita transparent. Jadi beliau umumkan terlebih dahulu apabila terjadi ini nanti wang ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi untuk tujuan bajet ini, apa yang kita akan bincangkan adalah angka, semua angka yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Ogos yang lalu. Terima kasih. Bolehkah saya minta penjelasan lagi? Oleh kerana sebagai contohnya yang ada diumumkan oleh Yang Amat Berhormat semalam ialah untuk memastikan lebih ramai rakyat mampu untuk memiliki rumah sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi membina lebih banyak rumah kos rendah dan sederhana. Sekarang adakah ini bererti ini tak pasti? Itu tarik balik. Tak adalah sama 7 bilion ringgit ditarik balik, tak tahu mau tak mau. Adakah ini berarti ini apa diumumkan ini satu wayang kulit sahaja? Semua sudah tak exist. David Copperfield, nampak ni kita David Copperfield. Dalam 24 jam 7 bilion ringgit sudah habis. Yang Berhormat Ibu Timur. Ya, bolehkah kita dapat satu penjelasan? Sila, Yang Berhormat perjelaskan. Selepas itu saya tidak benarkan lagi kerana saya sudah membuat ketetapan bahawa ini mengikut peraturan mesyuarat. Itu sejak persoalan saya. Dia sudah jelas Yang Berhormat Yang Berhormat Tan Sri, ya. Ini sudah jelas. Apa yang menyatakan hilang Copperfield itu andaian Yang Berhormat. Ya. Apabila kita buat bajet, kita mempunyai andaian. Pada masa kita membuat andaian, harga minyak 120 lebih dolar satu tong. Sekarang harga minyak telah turun dan dijangka harga minyak tidak akan meningkat lagi. Jadi berdasarkan kepada andaian itu, kita merasakan bahawa ada penjimatan sekurang-kurangnya penjimatan sebanyak 7 bilion. Jadi apa yang Timbalan Perdana Menteri lakukan adalah supaya transparent. Dalam keadaan saya kata tadi extraordinary economic situation, kita perlu mengenal satu yang extraordinary supaya rakyat tahu apabila ada nanti penjimatan yang kita jangka akan ada, maka ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.
Sekiranya ada kelebihan daripada itu yang memerlukan kepada supplementary budget, kalau ada, kita akan bentangkan di Parlimen. Jadi ini mengikut peraturan dan mudah dipaham oleh semua orang. Terima kasih. Saya faham. Yang betul, terima kasih. Berdasarkan penjelasan Timbalan Menteri, saya nak rujuk bahawa apa yang kita bahaskan ini, walaupun saya mahu kita kembali kepada keputusan Speaker, kerana keputusan ini dikelirukan oleh penjelasan Timbalan Menteri, iaitu dalam perlembagaan 91.1, ini soal keuangan, hal yang diperuntukkan dalam perlembagaan, Senator, dan mengikut peraturan. Sekarang ini soal andaian kita tak petikai. Timbalan menteri boleh buat andaian apa juga. Soalnya sekarang ini kita bahas di peringkat jawatankuasa. Maka keputusan Tan Sri Speaker itu tepat bagi saya, iaitu kita kena pakai satu jumlah yang tepat. Dan oleh kerana yang dibentangkan kepada kita oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Ogos itu berdasarkan angka yang tepat, dan tidak ada pindaan mengikut 665 2 hari notis, faham saya, untuk dibentangkan kepada ahli parlimen sebelum pindaan itu boleh diterima dan dibahaskan. Maka hari ini dalam penjelasan Tan Sri Speaker yang saya setuju, iaitu kita akan hanya tunduk dan bahaskan peruntukan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan tidak menerima pakai selain daripada pandangan-pandangan yang boleh kita keluarkan dalam berhujah mengenai pandangan yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan semalam. Maknanya pandangan beliau itu hanya satu pandangan, bukan mengikat belanjawan. Karena kalau dijelaskan oleh Timbalan Menteri yang tidak membantu, kerana dia kata kalau ini unjuran kita boleh pakai, ini maknanya kita melanggar. Saya bertegas hal ini Tan Sri Speaker, kerana Tan Sri Speaker juga telah meneliti dan buat keputusan, iaitu nak cara nak diplomatik, nak kata ya kita pakai yang 29. Sebenarnya in effect hari ini peringkat jawatankuasa, figures yang kita pakai ialah mengikut statut 40-41 yang dibentangkan pada 29 Ogos period, dan dengan itu menolak tambahan yang disebut oleh Menteri Kewangan semalam. Masih saya kadang-kadang tidak tahu di mana saya ambil kesabaran saya. Kadang-kadang walaupun ia terang lagi di suluh, di spotlight, itu apa yang saya sebut tadi. Tugas saya sebagai Yang Dipertua dan timbalan-timbalan saya ialah cuma memastikan bahawa peraturan mesyuarat diikuti sepanjang waktu, sama ada oleh pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Maka itu sentiasa kita merayu supaya ahli-ahli Yang Berhormat sendiri bantu kita supaya peraturan mesyuarat terpelihara. Jadi jelas bahawa pendapat saya seperti yang sebut sebentar tadi, tidak ada perlanggaran mesyuarat oleh kerana 7 bilion yang disebut kemarin adalah bukan sebahagian daripada budget yang kita sudah pun bahas dalam peringkat dasar dan peringkat jawatankuasa. Setiausaha